أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, penduduk Mekah, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surah ini dianggap sambungan bersuratul Fil, macam satu surah, tetapi dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayatnya adalah berkait dengan suratul Fil. Kalangan ulama mengatakan dua surah ini satu surah saja. Dipisahkan untuk memberi huraian yang berbeza. Termasuk kalangan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW dan para sahabatnya menghadapi tekanan dan ujian. Allah mengingatkan penduduk Mekah dengan peristiwa serangan tentera bergajah, tentera yang kuat, yang besar, dengan jumlahnya, dengan gajah yang besar dan gagah yang tak mampu dilawan oleh mereka. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa, yang Maha kuat lagi Maha perkasa, lagi Maha bijaksana dan adil, menghukum pada tentera bergajah itu untuk memelihara Kaabah yang menjadi kiblat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Bukan kerana kelebihan penduduk Mekah yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala itu sesat, hina sehina-hinanya, lebih hina pada batu yang disembah itu lagi. Allah Ta'ala menegaskan bagi menyatakan supaya mereka menerima Islam, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meletakkan mereka di negeri yang aman, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diletakkan di tempat yang tidak ada air, tempat yang jauh daripada tamadun, daripada kemajuan, yang tidak ada kemajuan langsung. Allah Ta'ala perintah Ibrahim meletakkan puteranya Ismail untuk dilahirkan daripada zuriatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kepada seluruh manusia, untuk memulakan kerasulan dengan pembangunan manusia, pembangunan insan. Sebagaimana Allah meletakkan Adam alaihi salam di syurga bersama isterinya Hawa, ditarbiyah, dia bangun iman, dibangun akhlak, dibangun ilmunya, jasad dan akalnya. Kemudian barulah diturunkan ke bumi. Adapun kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan cara yang berbeza kerana keadaan yang berbeza. Adam memulakan keluarga
yang kecil, kemudian zuriat yang banyak. Adapun Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh manusia, seluruh dunia, sehingga hari kiamat. Rasul yang sangat besar tugasnya. Maka Allah letakkan di Makkatul Mukarramah menjadi batu asas. Didirikan Kaabah untuk menjadi kiblat. Kaabah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah dipelihara oleh Allah Taala. Inilah yang perlu dipahami oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Li'ilafi Quraisy, menjadi adat kepada kabilah Quraisy yang dilahirkan di Mekah daripada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Hasil perkahwinan Ismail dengan wanita Jurhum, lahir zuriat yang melahirkan kabilah Arab Quraisy yang diletakkan di Makkatul Mukarramah untuk dilahirkan Nabi akhir zaman. Menjadi kalimat pada Quraisy, ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf, kelaziman mereka melakukan perjalanan di musim sejuk dan panas. Oleh kerana Mekah tidak ada tanaman, tak boleh bercocok tanam. Nak pelihara binatang pun tak boleh di Mekah. Yang ada air Zam-Zam. Mereka berhajat kepada makanan, berhajat kepada pakaian, berhajat kepada kemudahan-kemudahan hidup. Bagaimana mereka nak cari kemudahan hidup ini? Mereka mestilah keluar. Di musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam. Allah Ta'ala sudah atur dengan begitu rupa. Yaman adalah pelabuhan kepada negeri-negeri timur, China, India dan Parsi. Syam adalah pelabuhan kepada negeri-negeri barat, sama ada Eropah, Afrika Utara ataupun Asia Tengah. Di situ tempat mereka berkumpul. Maka orang-orang Quraisy yang pergi ke Yaman mengambil barang-barang di Yaman daripada timur, dibawa balik ke Mekah. Sebahagiannya dibawa ke Syam untuk ditukar, untuk diperniagakan. Ambil barang-barang barat, bawa balik ke Mekah, ditinggal sebahagian, pergi ke Yaman pulau, menjadikan mereka masyarakat yang berniaga, bukan bercocok tanam. Nabi sebut dalam hadis 9/10 daripada rezeki adalah daripada perniagaan. 1/10 daripada sumber-sumber yang lain. 9/10 rezeki daripada perniagaan. Perniagaan ini mengumpulkan hasil pertanian, hasil pertunggangan, hasil macam-macam yang dipusing, mendatangkan keuntungan. Masyarakat Quraisy menjadi masyarakat yang berniaga. Maka Mekah menjadi bandar perniagaan dan perdagangan. Menarik kabilah-kabilah Arab datang ke situ untuk beribadat, kerana mereka menganut agama Ibrahim alaihissalam. Allah menjadikan Mekah dalam istilah hari ini bandar metropolitan yang menghubungkan dengan dunia-dunia luar, timur dan barat. Diatur oleh Allah Ta'ala. Sangat menakjubkan. Allah Ta'ala maha mengetahui, sangat menakjubkan. Sehingga hari ini Mekah termasuk Madinah menjadi bandar yang hidup 24 jam. Hidup dengan ibadat, hidup dengan perniagaan. Dua perkara. Ibadat dan perniagaan. Hidup. Sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita semua, pada orang Islam, untuk balik pada Allah Ta'ala. Bagaimana negeri yang kering dia beri rezeki yang melimpah ruah, yang banyak. Falyabudu rabb hadzal bait, sepatutnya mereka hendaklah beribadat, memperhambakan diri kepada Tuhan punya rumah ini, iaitulah Kaabah. Allah yang memerintah Ibrahim alaihissalam mendirikan Kaabah ini. Ibrahim disanjung oleh orang-orang Yahudi, disanjung oleh orang-orang Kristian, disanjung oleh orang-orang musyrikin penyembah berhala.
Bukan saja disanjung oleh orang-orang Islam. Semua agama memuliakan Ibrahim alaihissalam, mengikut agama masing-masing. Orang Islam, Yahudi memanggil Ibrahim. Orang Kristian memanggil Abraham. Orang musyrikin, Hindu memanggil Brahma. Dengan bahasa mereka Brahma. Cuma kepahaman tentang Ibrahim sudah menjadi salah. Hindu menganggap Brahma adalah salah satu Tuhan yang lain daripada Allah. Bukan manusia Tuhan. Disebut dalam kitab Weda, kisah-kisah Ibrahim dibakar. Ada kisah itu. Tapi itu kau jadi Tuhan Ibrahim ini. Sudah sesat. Jadi sesat. Orang Yahudi pula menganggap bangsa Yahudi saja keturunan Ibrahim. Manusia. Bangsa lain monyet belaka. Bangsa lain binatang belaka. Ini Yahudi pula. Kristian pula meninggalkan Tuhan. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tuhan melahirkan anak. Allah Ta'ala melahirkan Nabi-Nabi Bani Israel yang berakhir dengan Isa alaihissalam. Nabi-Nabi alaihissalam daripada zuriat Ibrahim. Daripada Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Asalnya satu. Hikmah yang besar. Allah menyuruh Ibrahim mendirikan Kaabah ini. Baitullah. Sepatutnya semua mereka adalah menganut Islam. Menghadap kiblat ke Kaabah. Bukan menyembah berhala, bukan menyembah salib. Firman Allah Ta'ala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan Kristian. Ibrahim adalah Islam. Ibrahim juga bukan musyrikin, penyembah-penyembah berhala. Bagaimana Ibrahim diletakkan sebagai berhala? Ibrahim menghancurkan berhala. Kisahnya disebut dalam Quran, disebut dalam Taurah, disebut dalam kitab-kitab yang lain. Ibrahim yang menentang Raja Namrud. Raja yang mengaku dirinya jadi Tuhan. Dalam masa yang sama mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Patung-patung yang disembah. Ibrahim menghadapi cabaran kerajaannya. Ayahnya juga menjadi pengukir patung. Ibrahim yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala secara fitrah. Dilantik menjadi Rasul. Dengan gagah berani menentang semua mereka. Dalam keadaan seorang diri. Ibrahim mengambil peluang di hari raya. Apabila penganut agama musyrikin ini keluar ke padang sebelum menyembah berhala. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak. Meletakkan kapak pada berhala yang besar. Bila mereka balik, mereka melihat berhala-berhala mereka sudah hancur dan lentang pukat. Habis. Mereka siasat siapa yang buat akalan. Akhirnya diketahui Ibrahim. Ibrahim dibicarakan. Bila disoal, adakah engkau yang menghancurkan berhala? Ibrahim kata, tanya hak besar. Tanya berhala yang besar. Lalu mereka tergamam. Mereka tahu berhala tak boleh bercakap. Macam mana kamu sembah batu yang tidak ada apa-apa mudarat, tak boleh beri mudarat dan manfaat? Mereka tergamam. Setelah berhujah-berhujah, mereka tak boleh nak jawab hujah Ibrahim. Ibrahim dihukum bakar dalam api yang besar. Dihukum bakar dalam api yang besar. Ibrahim menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Bila malaikat Jibril datang menawarkan pertolongan, Ibrahim mengatakan, hasbi Allah, cukup Allah. Aku tidak berhajat kepadamu, wahai malaikat. Pergantungan aku dengan Allah. Di sini ketinggian iman Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Allah mengenakan mukjizat, tidak boleh dia tak jadi apa dibakar dalam api. Takut memperangi rakyat, Ibrahim dihalau ke Palestin. Di Palestin lahirnya nabi-nabi Bani Israel berduriat Ibrahim. Ismail dihantar melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalangan ahli sejarah mengatakan ada pengikut Ibrahim yang pergi masuk sampai ke India.
asalnya membawa ajaran tauhid. Bila sudah lama menjadi agama menyembah berhala, sudah jadi hanyut. Di sinilah menunjukkan bagaimana asal agama ialah Islam. Agama-agama lain direka-reka kemudian. Wahai penduduk-penduduk Mekah, falya'budu rabb hadzal bait. Sepatutnya kamu mengabdikan diri kepada Tuhan punya rumah ini, iaitu Kaabah yang didirikan oleh Ibrahim alaihi salam. Sepatutnya kamu memperhambakan diri kepada Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam. Allah menyuruh Nabi SAW menegaskan kepada penduduk Mekah, qul innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah allati harramaha wa lahu kulli syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku disuruh supaya aku menyembah Tuhan punya negeri ini, negeri Mekah ini, yang Allah haramkan melakukan perkara-perkara di Mekah yang boleh dibuat tempat lain untuk menghormati tanah suci ini, dan diberi kepadanya tiap-tiap sesuatu rezeki yang melimpah ruah. Dan aku disuruh supaya aku menjadi orang-orang Islam, bukan orang musyrikin. Falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka memperhambakan diri kepada Allah, Tuhan punya Kaabah ini, bukan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Menerima hukum syariat Allah, peraturan-peraturan Allah. Tidak boleh memakai peraturan yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dalam ibadat dan dalam cara hidup semuanya. Allazi at'amahum min ju'. Tuhan yang memberi makan kepada mereka, menjadikan mereka tidak lapar. Mekah yang kering kontang, yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba dilimpah ruahkan dengan rezeki yang banyak. Mereka boleh makan, boleh minum dengan senang di Mekah, lebih senang pada orang lain. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka daripada ketakutan, menjadikan mereka tidak takut. Allah Ta'ala membinasakan bala tentera bergajah yang besar, menjadikan Mekah digeruni oleh penduduk sebenarnya tanah Arab, dan digeruni oleh semua, menjadikan mereka dihormati. Bila mereka berjalan ke mana-mana, orang tak berani nak ganggu mereka, kerana mereka adalah penduduk Mekah yang dimuliakan oleh Allah. Sepatutnya mereka menerima kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Allah Ta'ala menyebut contoh kepada manusia sebuah negeri yang aman dan tenang, yang diberi rezeki yang melimpah ruah, yang datang dari segenap tempat. Tiba-tiba mereka kufur terhadap nikmat Allah, lalu Allah rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Mereka pernah dilanda kemarau, Allah Ta'ala uji, berlaku kemarau. Nabi doa, mintalah lepaskan mereka daripada kemarau itu. Mereka dalam ketakutan, akhirnya mereka dikalahkan oleh bala tentera Islam. Sepatutnya mereka sedar, sesungguhnya telah datang kepada mereka itu Rasul dari kalangan mereka sendiri, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar, seorang yang amanah, yang tak pernah berbohong, yang cerdik, yang bijak, yang mereka tengok sendiri cerdik, bijak dan pandainya, benar dan amanahnya. Tiba-tiba mereka membohongi Rasul itu, maka Allah menimpakan mereka azab dunia dan azab akhirat, dengan sebab mereka adalah orang-orang yang zalim. Ada kalangan penduduk Mekah takut nak masuk Islam. Tuhan dedahkan dalam Quran,
Wa qalu inna tabi'il huda ma kan nutakhassas min ardina. Aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ila thamarat kull syai' rizqan min ladunna. Pemimpin Mekah berkata, jika sekiranya kami ikut petunjuk Islam yang membawa ni wahai Muhammad, habislah kami, laporlah. Kalau ikut Islam ni laporlah, tak ada negara lah kalau ikut Islam ni. Kalau ikut Islam ni tak ada makanan lah. Kalau ikut Islam akan diserang oleh musuh. Kerana seluruh dunia kafir belaka. Tiba-tiba membawa satu ajaran yang sangat pelik pada orang. Sudah tentulah Mekah akan dikepung. Tuhan kata, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ila thamarat kulli syai' rizqan min ladunna. Adakah mereka tak sedar kami yang letak mereka di bumi Mekah ini? Allah yang meletakkan mereka di bumi Mekah ini. Di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, Allah letak mereka di sini. Sehingga tentera gajah nak serang dibinasakan oleh Allah. Mereka tak tahu cerita ini. Allah Ta'ala datangkan rezeki yang melimpah ruah yang datang di seluruh pelosok timur, barat, utara dan selatan. Tiba-tiba mereka takut nak masuk Islam, nak ikut Nabi Muhammad, tak percaya perjaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita penduduk Mekah. Itu penduduk Mekah. Hak yang tak Mekah ni bagaimana? Yang tak Mekah ni begitu juga, takut nak ikut Islam. Takut pada kuasa besar timur dan barat. Takut pada negeri-negeri yang tak ikut Islam. Susahlah ekonomi kita, susah macam-macam. Nak ikut Islam takut. Ini ujian daripada Allah. Sejauh mana kita percaya Allah itu yang maha berkuasa, Allah yang beri rezeki kepada kita. Ini ujian. Sejauh mana kita beriman kepada Allah. Bukan saja orang Mekah diuji, kita juga diuji, kena ingat. Setelah Allah Ta'ala muliakan orang Islam dengan mengikut Islam, Allah Ta'ala uji orang Islam lupa kepada Islam. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada menegakkan Islam, sayang ke harta, sayang ke nyawa untuk menegakkan Islam, mu takut nak tegakkan Islam, yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Allah Ta'ala tukar kaum yang lain. Bila orang Arab yang memerintah sehingga kerajaan Khulafa' Rashidin, kerajaan Amawiyah, kerajaan Abbasiyah, orang Arab yang memimpin. Orang Arab yang memimpin negeri yang kaya raya, kerajaan Islam yang besar. Orang Arab leka dengan harta di masa itu. Allah Ta'ala tukarkan Islam dijaga oleh orang lain. Allah Ta'ala melahirkan Abu Hanifah dari Iran, melahirkan Bukhari dan Muslim dari Asia Tengah, melahirkan Al-Qurtubi dari Spanyol, melahirkan ulama-ulama Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia. Bukan daripada orang Arab, bukan orang Arab yang memelihara ilmu Islam. Pernah Tuan Imam Masjid Mekah 100 tahun dulu, Ahmad Khatib, orang Melayu, jadi Tuan Imam Masjid Mekah. Orang Melayu dari Sumatera, Ahmad Khatib, Tuan Imam Masjid Mekah. Pasal apa? Orang Arab dah mengaji. Orang Arab mengaji. Orang Melayu, orang Turki, orang macam-macam menjadi ulama-ulama. Kerana orang Arab lupa Al-Quranul Karim, lupa ajaran Allah Ta'ala. Tuhan tukar kaum lain. Bila Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib, Allah Ta'ala lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi dari bangsa Kurdis yang memimpin dunia Islam, membebaskan Baitul Maqdis. Bila orang Islam dalam keadaan yang tenang, Allah Ta'ala munculkan Osman bin Ghazi bin Urtughul, menubuhkan kerajaan Osmaniyah di Turki, menegakkan kerajaan Osmaniyah dan melaksanakan apa yang Nabi sebut, Futihat latub tahallal al-Qastantiniyah fala ni'mal amiruhu al-amir wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh kota Konstantinopel yang jadi pusat Rom Bizantin akan ditawan oleh Islam. Nabi sebut sebaik-baik raja-raja yang berjaya menawan, sebaik-baik bala tentera yang menawan. Maka orang Arab di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan berusaha nak tawan Konstantinopel, tak berjaya.
Zaman Abbasiyah tak berjaya. Akhirnya zaman Osmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih yang dipilih oleh Allah Ta'ala memimpin pada tentera Islam menguasai Konstantinopel, ditukar pada Istanbul. Ini bandar yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bukan orang Arab, orang bukan Arab. Akhirnya orang Turki pun lupa ke Islam juga. Akhirnya jatuh kerajaan Osmaniyah. Orang Islam tidak ada kuasa yang memerintah mereka. Negeri-negeri orang Islam ditakluk oleh penjajah. Penjajah yang menakluk negeri Islam membuat perjanjian sesama mereka di sebelah Asia Barat ataupun Timur Tengah. Inggeris, Perancis mengadakan perjanjian Sykes-Picot. Buat perjanjian membahagi-bahagikan negeri Arab dan negeri-negeri Afrika, negeri-negeri Asia belah sana di kalangan Inggeris, Perancis, Itali dan lain-lain. Di sebelah Asia Tengah dibahagikan di antara Rusia dan China, negeri-negeri Islam. Dan negeri kita dibahagi-bahagikan antara Inggeris, Belanda dan Perancis. Dibahagi-bahagikan. Negeri Cham boleh ke Perancis, negeri selatan belah utara Semenanjung Tanah Melayu boleh ke Buddha Siam, kemudian Indonesia boleh ke Belanda, Malaysia boleh ke British. Mereka bahagi-bahagikan negeri ini. Orang Islam tidak ada kuasa dalam keadaan yang lemah. Walaupun demikian, mereka tidak boleh padam cahaya Islam. Cahaya Islam tak boleh padam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Kerana mereka ingat cahaya Islam ni macam cahaya minyak pelita minyak tanah. Yang api dia leh-leh, padam dengan mulut. Rupanya tak padam cahaya Islam. Walaupun negeri-negeri orang Islam ditakluk, lepas ditakluk mereka latih orang Islam merintah negeri ini. Mereka latih orang Islam juga, tapi kepalanya kepala yang tak ikut Islam, yang memerintah negeri ini. Dengan tujuan untuk memadamkan cahaya Islam dengan tangan dia dan dengan tangan orang-orang Islam yang dilantik oleh mereka, orang Islam yang bebal, yang jahil, dia alakkan oleh musuh-musuh Islam, memerintah negeri orang Islam tak mau balik pada Islam. Walaupun demikian cahaya Islam tak padam. Tak padam cahaya agama Islam ini. Allah Ta'ala jadikan cahaya dia tidak boleh dipadamkan. Agama Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Pengajian Islam tidak boleh dihapuskan. Orang mengaji Islam juga. Allah Ta'ala jadikan pula pasang selepas surut, menang selepas kalah. Itu adalah adat dunia yang Allah Ta'ala jadikan. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan begitu? Kalau laut dia ada pasang surut. Masa air pasang tu macam-macam. Bakar ada, tahiyat ada, macam-macam. Bila surut bergolek macam-macam, najis benda-benda. Pasang pula, surut pula, akhir bersih pasir itu. Itulah Allah Ta'ala jadikan pada manusia ini. Pasang surut yang berlaku pada dunia ialah untuk membersihkan manusia bersama dengan Islam. Ini kita kena sedar, kena faham. Terpulang pada mereka yang berpegang dengan Islam, itu saja yang bersih, yang tulen, yang mengadak Allah Ta'ala dengan selamat. Wallah.